Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, jadi hari ni kita bersama lagi dalam perkongsian slot sirah time kita. Okay, jadi kita tunggu dulu lah. Okay, semua masuk insyaAllah. Saya harap ramai yang boleh join dengarkan perkongsian pada hari ini. Dan saya minta maaf kepada anda semua. Kita dah 2 kali pun buat live dan bercerita tentang kisah yang sama berkenaan dengan Nabi Ibrahim menjejaki bumi Palestin, tapi malangnya tak dapat nak share. Saya minta maaf, saya tak pasti kenapa, tapi ada masalah sikit lah. Okay, jadi berkenaan dengan kisah tersebut, saya rasa tak dapat nak ulang lagi. Tapi kalau ada request, kalau anda komen di bawah nanti, okay, di live ni nanti yang saya akan share ni, kalau anda rasa nak saya ceritakan lagi, anda boleh komen di bawah. Okay, berkenaan dengan Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim menjejaki bumi Palestin. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, saya pernah confuse mana kamera. Kamera kat sini. Alright. Okay, sebelum kita mulakan, macam biasa saya nak ingatkan kepada anda semua yang belum lagi subscribe YouTube channel kita, Ar-Rayyan Hijrah. Okay, anda boleh pergi ke YouTube sekarang, pergi subscribe YouTube kita punya channel dan juga channel Nur Hafizah Saad. Okay, dan tak lupa juga FB page kita. Kalau untuk anda yang selalu aktif di FB, anda boleh follow kita di FB page Ar-Rayyan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, alright. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian pada petang ni, eloklah kita mulakan dengan bacaan doa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita sambung berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Ya, saya Iman Nasuha. Kita akan kongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Kalau sempat saya akan habiskan terus sebab saya cuma nak habiskan sedikit kisah je. Okey, berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey, saya nak habiskan sikit lagi dan kita akan berkongsi berkenaan dengan sifat-sifat Nabi Ibrahim sikit, kemudian mukjizat Nabi Ibrahim, dan ada kisah pendek sikit yang menarik di hujungnya. Alright, jadi saya harap anda semua dapat stay di live pada petang ni, dengarkan sampai habis. InsyaAllah saya cuba habiskan secepatnya petang ni, dan saya harap anda semua dapat tangkap lah apa yang saya kongsikan. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat petang semua. Okay, untuk anda yang tak berkesempatan, anda boleh tengok balik, tonton live ni semula di IGTV. InsyaAllah saya pasti insyaAllah live ni akan disimpan dan akan dipost semula lah untuk anda dengar balik. Okay, alright, kita mulakan. Okay, jadi seperti kisah yang saya dah kongsikan sebelum ni, anda semua tahu berkenaan dengan Siti Sarah, okay, dan Raja Mesir. Okay, Raja Mesir yang cuba untuk mendekati Siti Sarah. Okay, Raja Mesir ambil Siti Sarah daripada Nabi Ibrahim. Alright, jadi akhirnya Raja Mesir ni dia nak berbuat sesuatu kepada Siti Sarah, tetapi Allah menghalangnya daripada berbuat demikian. Okay, dan Siti Sarah ni dilindungi oleh Allah lah. Okay, Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim yang mana Siti Sarah ni takkan sesekali dapat disentuh oleh Raja Mesir yang sangat jahat tu. Alright, dan selepas peristiwa tersebut, dan ada yang berlaku, iaitu Raja Mesir kaki dan tangannya menjadi beku dan kaku sebanyak 3 kali. Okay, semasa dia nak cuba menangkap Siti Sarah dan melakukan sesuatu yang tak baik dekat Siti Sarah. Okay, pada masa tu setiap pertama kali lah, first masa dia nak mendekati Siti Sarah, nak memegang Siti Sarah, kaki dan tangannya kaku. Kali kedua, lepas dia dah minta maaf dan minta Siti Sarah doa kepada Allah supaya kembalikan dia kepada yang asal. Okay, dia kembali kepada asalnya, dia boleh bergerak. Okay, kemudian jadi lagi, dia cuba lagi nak mendekati Siti Sarah. Okay, dan berlakulah lagi tangan dan kakinya kaku.
Dan akhirnya dia minta lagi kat Siti Sarah. Okey, dia minta lagi kat Siti Sarah supaya doa ke Allah, kembalikan dia balik kepada keadaan asal. Okey. Tapi dia buat lagi. Okey, sampailah kali yang ketiga, Raja Mesir ni dah surrender. Okey, jadi dia minta ampun sangat-sangat dekat Siti Sarah, dia takkan buat lagi perkara tersebut. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey. Jadi selepas kisah tersebut, Raja Mesir pun tahulah yang Siti Sarah ni sebenarnya dah bersuami, dan saudara yang dikatakan yang Nabi Ibrahim anggap dirinya sebagai saudara pada ketika itu, dia mengaku dirinya sebagai saudara kepada Siti Sarah. Tapi akhirnya selepas peristiwa tersebut berlaku, Nabi Ibrahim dia reveal lah bahawa dia merupakan suami kepada Siti Sarah. Okey. Jadi setelah pengetahuan tersebut sampai kepada Raja Mesir pun minta maaf sangat-sangat. Jadi dihadiahkanlah berbagai-bagai hadiah kepada Nabi Ibrahim AS dan juga Siti Sarah. Okey, hadiah yang Siti Sarah perolehi termasuklah seorang dayang di istana Raja Mesir yang bernama Siti Hajar. Okey, jadi Raja Mesir hadiahkan Siti Hajar ni kepada Siti Sarah. Okey. Dan akhirnya Siti Sarah ni pun Siti Hajar pun ikutlah Siti Sarah bersama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut alaihi salam. Okey, dan akhirnya ada satu kisah yang mana Siti Sarah cemburu akan Siti Hajar. Okey, jadi kenapa Siti Sarah cemburu sangat dengan Siti Hajar? Okey, kita akan ceritakan di sini. Hai, selamat Hari Raya Arif Fahmi. Selamat Hari Raya. Okey. Jadi seperti yang kita tahu, Raja Mesir telah menghadiahkan atau menganugerahkan Siti Hajar kepada Siti Sarah kan. Okey, untuk berkhidmat dengan Siti Sarah. Alright. Jadi disebabkan Siti Sarah ni tak dapat nak memberi anak kepada Nabi Ibrahim AS. Okey, bukan tak dapat memberi, macam lambatlah. Okey, lambat untuk memberikan anak kepada Nabi Ibrahim AS, maka Siti Hajar ni Siti Sarah berikan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Bukan berilah, maksudnya jadikan Siti Hajar ini sebagai isteri kedua kepada Nabi Ibrahim AS supaya dapat menggembirakan hati suaminya Nabi Ibrahim. Okey, sebab Siti Sarah sendiri tak dapat melahirkan seorang anak buat Nabi Ibrahim, jadi dia nak gembirakan suami dia. Okey, dia suruhlah Siti Hajar ni berkahwin dengan Nabi Ibrahim AS. Okey, dan akhirnya Siti Hajar melahirkan seorang anak lelaki. Okey, jadi dinamakanlah anak lelaki tersebut Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kerana cemburu akan Siti Hajar, Siti Sarah suruh Nabi Ibrahim minta Siti Hajar dan anaknya keluar daripada rumah mereka. Okey. Jadi pada waktu itulah, kalau anda semua ingat lagi kisah yang mana Nabi Ibrahim terpaksa tinggalkan anaknya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di macam tengah padang pasir macam tu, yang mana dekat kawasan tersebut adalah kawasan sekarang yang kita panggil Mekah lah. Okay, yang adanya Masjidil Haram dan sebagainya. Okay. Alright. Kita sambung lagi cerita. Jadi di situlah Nabi Ismail alaihissalam hidup dan membesar, berkahwin dengan kaum Arab Jurhum dan melahirkan zuriat baginda sehingga lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zuriat baginda. Okey. Manakala setelah Siti Hajar dan puteranya Nabi Ismail alaihissalam tinggal jauh dari rumah di Palestin, maka dapatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersuka-sukaan pula dengan isteri baginda Siti Sarah. Okey, dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, tidak seperti ketika Siti Hajar ada bersama. Okey, maka dengan kehendak Allah yang Maha Berkuasa, akhirnya Siti Sarah pun bolehlah mengandung dan memiliki zuriat bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, jadi anak lelaki tersebut, putera lelaki tersebut dinamakan Ishak. Okey, yang mana Ishak merupakan antara dalam golongan 25 orang Nabi. Okey, jadi daripada kalangan Nabi Ishak ni lah. Okey,
Nabi yang melahirkan keturunan Bani Israel yang sekarang ni dikenali dengan nama kaum Yahudi, dan keturunannya yang kedua ialah Raja-Raja Rom. Dan diriwayatkan oleh ahli-ahli tafsir bahawa selain beristerikan Siti Hajar dan Siti Sarah, Nabi Ibrahim juga memiliki lagi 2 orang isteri, okey, yang bernama Qaturah dan juga Hujun. Okay. Dan kesemua isteri Nabi Ibrahim alaihi salam ni, hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okay. Keempat-empat orang isteri Nabi Ibrahim alaihi salam ni semuanya melahirkan zuriat, okay, melahirkan anak lelaki. Okay. Jadi semua daripada empat orang isteri baginda, semua total anak Nabi Ibrahim AS ni ada 13 orang. Okey, ada 13 orang dan semuanya putera. Okey. Okey, dan daripada isterinya Qaturah, Nabi Ibrahim mendapat 6 orang anak yang bernama Madian, Madan, Zamran, Shuh, Yakshan dan Syiqaq. Okey. 6 orang daripada isteri baginda yang bernama Qaturah, dan seterusnya isteri baginda yang bernama Hujun. Nama anak-anak Nabi Ibrahim AS bersama Hujun adalah Kisan, Lutan, Suruj, Amim dan Nafils. Okey, dan Nafils. Jadi semua anak Nabi Ibrahim AS bersama keempat-empat orang isterinya adalah 13 orang. Okey. Jadi setelah menjalani kehidupan selaku seorang Nabi dan Rasul terbesar pada zaman baginda dan kedua teragung sesudah Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi selaku Raja Besar yang memerintah di bumi Palestin dan kawasan-kawasan sekitarnya, maka wafatlah Nabi Ibrahim AS di bumi Palestin juga. Okay. Dan dikatakan pada ketika itu baginda sudah pun berusia 145 tahun. Okey. Alright. Jadi apa lagi? Jenazah baginda dikebumikan di dalam kebun kepunyaan Nabi Ibrahim sendiri. Okey. Dan kebun tersebut berada di kota Hebron, okay, di Palestin, bersebelahan dengan kubur isteri baginda iaitu Siti Sarah. Siti Sarah wafat ataupun meninggal dunia terlebih awal dulu berbanding Nabi Ibrahim AS. Okay. Dan sekarang kubur Nabi Ibrahim AS terletak dalam sebuah masjid yang bernama Masjid Khalilul Rahman di kota Hebron. Okay, dan itu sajalah kisah sirah berkenaan Nabi Ibrahim yang saya boleh kongsikan dengan anda. Okay. Dan saya akan sambung lagi sikit, tapi bukan berkenaan dengan kisah sirah yang panjang lah, tapi berkenaan dengan sifat-sifat Nabi Ibrahim, okay, dan juga mukjizat Nabi Ibrahim AS. Okay. Sambung lagi sikit. Okay, jadi nak kongsikan hari ini dengan anda semua berkenaan dengan sedikit kisah ibadat Nabi Ibrahim. Okay. Apa kerenah Nabi Ibrahim ni sebenarnya? Okay, jadi ada dalam satu hadis bahawa ada mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa rupa baginda menyerupai datuk baginda. Okay, datuk baginda adalah Nabi Ibrahim AS lah. Alright. Dan rupa Nabi Ibrahim memang sangat samalah seperti yang saya kongsikan sebelum ni. Tak silap saya maafkan saya kalau salah, tapi saya kongsikan sebelum ni wajah Nabi Ibrahim AS sama dengan Nabi Muhammad dan juga lagi seorang Nabi, tak silap saya Nabi Adam. Okay. Alright. Jadi sama juga dengan akhlak Nabi Ibrahim, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan menurut Prof. Dr. Hamka dalam kitab tafsir Al-Azharnya jilid 1 muka surat 302, Nabi Ibrahim AS adalah seorang insan yang penghibur, sangat halus perasaannya. Okay, tak sanggup tengok orang tak dapat makan dan sebagainya. Dia akan rasa macam bila dia nampak orang tak ada makanan, dia akan rasa macam nak bagi orang tu makanan, terus nak bagi. Okay, terus nak tolong orang tu. Okay, jadi baginda Nabi Ibrahim ni
gemar berternak dan berniaga. Okay. Binatang-binatang yang Nabi Ibrahim ternak adalah seperti kibas, lembu, kambing dan juga unta. Okay. Dan barang-barang perniagaan Nabi Ibrahim adalah berbentuk pakaian lah. Okay. Dan Nabi Ibrahim AS, untuk pengetahuan anda, adalah manusia pertama yang berkhatan. Nabi Ibrahim berkhatan pada usia apa? Pada usia 80 tahun. Okay. Dan orang pertama juga yang memberi makanan kepada tetamu dan gemar makan bersama-sama tetamu, dan orang pertama yang memakai seluar. Okay. Jadi ada satu kisah yang mana Nabi Ibrahim ni digelarkan sebagai Abu Dhifan. Okay, yang bererti bapa tetamu. Kerana apa? Kerana apa baginda digelarkan sebagai Abu Dhifan? Okay, kerana baginda ni selalu memberi makan kepada tetamu. Okay, selalu sangat bagi makan kepada tetamu. Sampai kan rumah baginda ada pintu, di semua ada 4 buah pintu. Okay, dia macam menghadap utara, selatan, timur dan barat. Macam itulah. Okay, sebab apa? Sebab baginda nak tengok siapa-siapa ataupun musafir yang datang daripada semua arah ni tadilah. Jadi kalau macam tu, baginda akan menjemput mereka. Okay, akan menjemput mereka masuk dan makanlah. Okay, sampaikan satu masa Nabi Ibrahim AS, kalau dia tak ada teman dia untuk makan bersama, dia akan cari orang tu, walaupun dia perlu cari jauh, siapa-siapa lah, tak kisah. Dia akan cari siapa-siapa, walaupun orang tu jauh, dia akan cari teman untuk dia makan bersama. Sampai macam tu sekali Nabi Ibrahim AS. Dia memang gemar untuk memberi makan kepada orang. Tambah-tambah lagi kalau ada tetamu. Okay, dia selalu mendahulukan tetamu. Okay, dalam soal-soal ibadat pula, Nabi Ibrahim AS seorang yang selalu bangun malam dan mendirikan solat tahajud, dan sangat gemar menyebar salam dan setiap hari berpuasa kecuali kalau ada tetamu. Okay. Alright. Jadi apa lagi? Okay, ada satu kisah ringkas di sini yang mana Nabi Ibrahim AS, apa ni, kalau artis-artis ramai orang tengok, tapi kalau ceramah satu pun tak ada. Kesian. Tak apa, dia macam ni sebenarnya. Bagi saya, kalau orang yang dapat tengok ceramah tu rezeki tau, rezeki untuk dia, yang mana Allah dah gerakkan hati dia untuk tengok. Walaupun dia tengok sikit, sebenarnya Allah dah rezekikan dia ilmu sebanyak tu. InsyaAllah nanti, kalau satu hari nanti dia teringat pasal apa yang mungkin, contoh saya, kalau dia teringat apa yang saya katakan, mungkin dia akan cari. Jadi itu asbab. Tak kisahlah kalau dia tengok sikit sekalipun. Jadi anda yang ada kesempatan nak tengok ataupun mendengar ceramah-ceramah ataupun ilmu-ilmu bermanfaat ni, anda usaha satu, anda kena ajak orang tengok. Share link dengan kawan-kawan, ataupun kalau diorang tak tengok, anda menjadi penyampai. Okay, dengarkan apa yang saya kongsikan ataupun apa segala video ilmu-ilmu ni. Okay, anda ingat dan anda kongsikan kepada kawan-kawan. Okay, biar je diorang leka dengan diorang punya live artis ke, tak kisahlah. Okay, tak apa, kita jadi penggerak. Okay, tak pun kita doakan je yang terbaik untuk orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan diorang ni pun ada masa direzekikan dengan ilmu yang baik, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Cute Damia dah share. Okay, kita ada lagi sikit kisah saya nak kongsikan hari ni, yang mana Nabi Ibrahim AS nak sangat tengok Allah menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan semula. Okay, mematikan semula ciptaannya. Okay, jadi ada satu kisah yang mana Allah SWT memerintah kepada Nabi Ibrahim AS supaya menangkap 4 ekor burung. Kemudian Allah suruh perhatikan keempat-empat ekor burung ni, ingat macam mana rupa dia, okay, warna dia dan sebagainya. Kemudian burung-burung tersebut disembelih dan dicincang dagingnya sampai hancur lumat. Okay. Waalaikumsalam. Tapi seorang pun tak tengok, tak apa, kita doa yang terbaik untuk orang lain ataupun kita kongsi untuk orang lain. Okay, doakan saya lulus UPKK, insyaAllah. InsyaAllah, semoga berjaya. Okay, doa banyak-banyak. Okay, usaha pun banyak-banyak juga. InsyaAllah UPKK senang je.
Akak pun dah lama dah tinggalkan PKK. Alhamdulillah, result pun okey. PKK sebenarnya senang. Cuma kita nak tak nak je belajar. Okay, effort tu kena ada. Sambung lagi sikit. Banyak dah ni. Ada selingan-selingan. Okay. Alright. Jadi berkenaan dengan 4 ekor burung tadi, okay, burung-burung ni dah pun disembelih, dicincang sampai lumat hancur badannya. Okay, dan setelah itu jadikan 4 longgok, dan setiap longgokan tersebut diletakkan di atas 4 buah bukit di tanah tinggi, yang masing-masing bukit itu agak jauh terletaknya lah. Okay. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya nak tanya apa, tapi saya minta maaf, saya bukan faqih dalam semua bidang. Okay. Mungkin lebih baik tanya kepada yang lebih arif lah berkenaan dengan soal agama ni. Kalau saya nak bersoal jawab dengan anda berkenaan soal agama ni, saya agak khawatir sikit. Okay, sebab saya belum lagi menguasai kebanyakan ilmu agama. Okay, cuma yang perlu ambil tahu, kita kena ambil tahu sangat-sangat, insyaAllah. Okay, sambung. Okay, setelah semuanya dah dikumpulkan di setiap bukit tersebut, jadi Allah pun suruh Nabi Ibrahim AS ni panggil burung-burung tu. Kemudian apa yang berlaku, baginda memanggil ke-4 ekor burung ni tadi, maka berterbanganlah semula, okay, daging burung-burung ni ke langit. Okay, daging-daging yang hancur tu daripada 4 buah bukit ni, dia terbang ke langit dan kembali bercantum. Okay, dan daripada situlah Nabi Ibrahim AS melihat Allah punya kebesaran, yang mana daripada Allah mematikan burung tersebut hinggalah burung tersebut dapat dihidupkan semula. Okay, bukan makna kata Nabi Ibrahim meminta Allah matikan dan hidupkan semula ni kerana Nabi Ibrahim tak percaya, tetapi kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim rasa teringin sangat. Okay, lagi satu Nabi Ibrahim nak tambahkan lagi, orang kata Nabi Ibrahim nak tambah lagi dia punya keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan macam itulah. Alright. Jadi start daripada peristiwa tersebut, dia punya keimanan semakin jitu dan pejal lah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Sebab bila kita sendiri melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita sendiri akan rasa macam Masya Allah, rasa macam speechless juga kan. Tapi dalam masa yang sama kita rasa macam, apa lagi nikmat yang aku nak nafikan yang sebenarnya Allah yang bagi. Macam tu. Okay, kita akan rasa kagum, kita akan rasa macam kepercayaan kita akan kuat, dan sandaran kita terhadap Allah semakin kuatlah keimanan kita. Okay. Waalaikumsalam. Bukan soalan biasa je. Okey, soalan biasa macam mana tu? Saya takut tau dengan soalan-soalan sebenarnya ni. Dah lama tinggalkan kertas ujian, jadi agak takut sikit. Macam mana nak istiqamah? Macam mana nak istiqamah Nak istiqamah bagi saya, sebenarnya istiqamah ni tak susah pun. Cuma kita, okay, kalau ada satu masa kita rasa macam kita tak kuat, okay, kita pasti akan terlepas juga, melakukan juga perkara yang tak sepatutnya. Okay, tapi kita fikir balik lah, maksudnya muhasabah diri balik. Okay, susah sebenarnya nak istiqamah, tapi cuba. Okay, benda tu takkan berlaku dengan secepat mungkin macam tu, takkan berlaku. Macam nak jadi baik, kita takkan terus jadi baik. Kita akan praktis diri kita. Okay, praktis diri kita, InsyaAllah lama-lama kita akan jadi baik. Lagi satu, dekatkan diri dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, kawan-kawan yang baik-baik, ataupun para asatizah yang boleh bimbing kita. Okay, sis, ada tak Quran tagging yang sesuai untuk wanita? Okay, Arayan Hijrah, kita sediakan macam-macam. Untuk lelaki ada, untuk perempuan ada. Sedangkan Quran pun kita ada yang memang khas untuk wanita. Okay, cover dia warna pink, memang untuk travel, boleh bawa pergi travel, memang untuk wanita. Tagging pun untuk wanita ada. Okay, jadi boleh WhatsApp admin kita. InsyaAllah malam ni ada live lagi dengan Datin. Anda boleh tengok dekat live. Tanya Datin ada tak Quran yang sesuai dengan wanita? Nanti Datin akan suggest. Akak besar nanti saya nak pakai purdah. Okay,
Alhamdulillah, bagus. Nak pakai purdah tu bagus. Tapi niat kita kena jagalah. Okay. Lagi satu, jaga juga pemakaian kita. Okay. Purdah dan niqab ni sebenarnya pemakaian untuk seorang perempuan jadi bersederhana. Okay. Bukannya untuk menunjukkan diri. Jadi nasihat saya, jangan takat gambar sangat-sangat dan post ke IG ataupun bercelak ke apa benda. Janganlah, elakkan. Okay. InsyaAllah kita akan terdorong kepada benda yang lebih baik lah. Kita akan rasa malu. Macam sifat-sifat baik tu akan mula orang kata dipertonjolkan kepada diri sendiri. Kita akan buat benda-benda baik sebenarnya. Okay, jaga diri baik-baik, insyaAllah. Jangan jadikan niqab ni satu tarikan untuk orang lain, tau. Sebab zaman sekarang kita banyak sangat ujian. Jadi jaga diri baik-baik. Okay. Alhamdulillah. Ya betul, purdah ni sunnah. Saya saja nak share dengan Kak. Ada IG yang jual purdah dengan mas kali cantik murah. Ya betul, tengah cari juga sekarang ni sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Nanti saya cari, okay? Ada je jumpa, tapi tak beli lagi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okay, kita sambung lagi sikit sebab semua orang dah nak balik. Tapi tak apa, saya kongsikan bagi habis untuk anda semua. Alright, nak ingatkan kepada anda hari ni, anda semua hari ni berkenaan dengan mukjizat Nabi Ibrahim AS. Kita dah bercerita banyak berkenaan dengan kisah sirah. Okay. Jadi saya nak ingatkan ataupun nak refresh balik kepada anda. Okay, apakah mukjizat Nabi Ibrahim AS? Okay. Jadi yang pertama, Nabi Ibrahim AS ni dikurniakan mukjizat. Yang pertama sekali, kalau anda ingat berkenaan dengan kisah masa bayi Nabi Ibrahim AS ditinggalkan dalam gua, okey, tanpa makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman tu datang daripada mana? Okey. Ada sesuatu yang berlaku yang mana dalam gua tu Nabi Ibrahim ditinggalkan. Okey, jadi keluarnya susu dan juga madu daripada jari jemari Nabi Ibrahim. Berselang-seli madu dan susu tu keluar dan dengan cara itulah Nabi Ibrahim survive, okay, dan makan dalam dia lah teruskan hidup dan makan dalam okay, makan dalam gua. Okay, sampailah umur baginda dah cecah usia besar sikit. Okay, mula daripada situ ibu baginda mula menjaga Nabi Ibrahim AS. Okay, InsyaAllah. Minta maaf, saya tak ada IG. Kalau ada IG pun saya tak ada buat apa-apa pun. Saya cuma tengok update berkenaan dengan news saja. Minta maaf, nak follow pun saya tak tahulah. Okay, tak apa, kita sambung lagi sikit. Okay, yang pertama berkenaan dengan madu dan susu berselang-seli keluar melalui hujung jari baginda. Okay, yang kedua, baginda dibakar dalam api. Okay, tetapi baginda tak kulit baginda tak ni lah, orang kata tak terbakar lah, macam tu lah. Tengok, saya dah hilang dah word semua. Okay, yang kedua, baginda tak hangus dibakar dalam api. Yang ketiga, isteri baginda Siti Sarah tak dapat disentuh oleh Raja Mesir. Okay. Yang keempat, pisau tak dapat melukakan anak baginda iaitu Nabi Ismail AS. Okay. Sewaktu baginda perlu menyembelih Nabi Ismail. Okay. Yang kelima, bekas telapak kaki baginda, okay, macam mana? Bekas telapak kakinya di atas batu ketika baginda membina Kaabah. Okay, seperti yang kita tengok sekarang ada apa tu? Makam Ibrahim tu kan? Bukan makam tu bermakna orang kata kubur Nabi Ibrahim AS, tetapi ada satu batu yang kita ada telapak. Kalau kita boleh lihat ada telapak kaki Nabi Ibrahim AS sewaktu baginda membuat Kaabah. Okay. Jadi seterusnya, mukjizat yang seterusnya adalah baginda pergi menziarahi isteri baginda Siti Hajar dan putera baginda Nabi Ismail AS di Mekah dengan mengenderai buraq. Okay, buraq. Alright, jadi itu adalah antara mukjizat Nabi Ibrahim AS. Okay. Jadi apa lagi? Ada lagi sikit saya akan kongsikan. Kita sambung, habiskan. Semua orang dah balik, tak apa, kita sambung lagi sikit. Alright.
berkenaan dengan macam mana Nabi Ibrahim alaihi salam dipilih menjadi Khalilullah, okey, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang Nabi Ibrahim buat, apa yang menjadi sebab dan asbab Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Okey, saya ceritakan sedikit lah, poin-poin je lah. Alright, supaya anda ingat. Okey, kalau anda ingat satu perkara yang mana bukan satu perkara je, banyak perkara sebenarnya. Okey, Nabi Ibrahim ni diangkat menjadi kekasih Allah kerana banyak sangat ujian yang baginda lalui. Okey, antara ujian tersebut, baginda dihalau oleh ayah baginda daripada rumah. Okey. Kedua, baginda dihalau daripada kota Babylon. Okey. Yang ketiga, baginda isteri baginda Siti Sarah diambil oleh Raja Mesir, ditangkap oleh Raja Mesir. Okey, apa lagi? Yang keempat, baginda dibakar tapi tak hangus lah. Right, yang kelima, baginda berkatan pada usia baginda 80 tahun. Okey, seterusnya baginda lambat dikurniakan anak. Apa lagi ujian baginda? Baginda dipisahkan daripada isteri dan anak baginda, iaitu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Okey. Dan itulah antara itulah antara sebab kenapa Nabi Ibrahim AS ni boleh diangkat menjadi Khalilullah, sebab banyak sangat ujian yang baginda tempuhi. Okay. Jadi ada juga mengikut riwayat, punca Nabi Ibrahim AS dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya ialah kerana 3 perkara. Yang pertama adalah kerana baginda gemar memberi makan kepada manusia. Yang kedua, baginda gemar menyebar salam. Dan yang ketiga, baginda rajin membuat solat tahajud, okey, solat malam dan sebagainya. Okey. Jadi itulah sebab kenapa Nabi Ibrahim AS diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Waalaikumsalam, selamat petang Kak Mazlina. Sorry, saya confuse nama IG Kak Mazlina dan juga Kak Masita. Nabi Ibrahim ke yang kes cerita ayah dia pengawal istana Raja Namrud? Ya, betul Kak Julie. Ayah Nabi Ibrahim namanya Azar bin Tahur, okay, merupakan pengawal kepada Raja Namrud. Okay. Tapi ayah Nabi Ibrahim AS tak mengikuti baginda lah, okay, tak mengikuti seruan baginda. Nak dengar kisah Al-Quran. Ni pun antara kisah Quran sebenarnya. Kebanyakan kisah yang saya dah mula cerita berkenaan Nabi Adam sampailah Nabi Ibrahim, dah habis pun sebenarnya. Okay. Ada ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa kisah tersebut terjadi. Kalau anda nak tahu, anda kena dapatkan Al-Quran kami sebenarnya. Ni satu trik kat ni sebenarnya. Okay. Tapi sebenarnya bermanfaat. Okay. Anda dapatkan Quran daripada kami. Sebenarnya ada tagging-tagging yang mana tagging-tagging tersebut ada kena mengena dengan kisah para rasul. Tapi cuma Allah buktikan, Allah tunjukkan ceritakan dalam Al-Quran. Bukanlah Allah cerita secara detail macam saya ceritakan kepada anda, tapi ada bukti, okay, ayat-ayat yang mana sejarah-sejarah pada zaman Nabi tersebut berlaku. Okay. Jadi anda bolehlah dapatkan Quran Ar-Rayyan Hijrah. Tak kisah Quran saiz kecil, saiz besar, semua ada. Cuma anda boleh minta ke admin kami, saya nak tagging kalam Rasul, macam tu. Jadi anda akan dapat tagging berkenaan dengan sirah-sirah, insya-Allah. Okey. Nak dengar kisah wafatnya Nabi Muhammad. Okey. Berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad, saya dah ceritakan pun sebelum ni di live. Dah satu buku saya habis, okay, berkongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad. Tapi mungkin tak cukup banyak untuk anda. Untuk anda yang terlepas nak dengar perkongsian saya, anda rasa penyampaian saya mungkin senang untuk anda faham, mungkin, okay, anda boleh dengar baliklah dekat IGTV. Saya ada share, okay. Jadi anda boleh scroll balik dekat IGTV Ar-Rayyan Hijrah, ataupun anda pergi ke YouTube, kita ada kongsikan di YouTube, okay. Sebab tu saya cakap subscribe sekarang Ar-Rayyan Hijrah channel Ar-Rayyan Hijrah, pergi dekat YouTube sekarang, okay. Pertama kali masuk, okay, tak apa, faham. Kalau
tak larat nak cari ke IG, boleh pergi ke YouTube, cari berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada saya kongsikan. Okey. Sama-sama Rizwan. Oh, Putri Hadramiyah. Itulah. Saya pun ada terjumpa di situ. Terima kasih banyak-banyak sebab care. Okey, terima kasih banyak-banyak. Susah kan sekarang? Kena pakai niqab, kena pakai ni, tapi nak buat macam mana kita kena juga ikut SOP, jangan ambil kesempatan. Dah pakai purdah ni pun jangan ambil kesempatan sebenarnya. Kalau kita tak nak pakai mask, jangan ambil kesempatan dengan memakai purdah. Okey. Alright. Kisah Nabi Muhammad satu buku, kisah cerita. Best. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Jelisana. Saya dah habiskan. Jadi untuk anda yang belum sempat dengar lagi, anda boleh pergi cari. Okay. Jadi saya nak akhiri live kita. Semua pun dah balik, dah sunyi dah. Okay. Terima kasih untuk anda yang setia mendengar. InsyaAllah esok, InsyaAllah kita akan kongsi lagi berkenaan dengan kisah Nabi selepas Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam. Okay. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak pada anda semua yang mendengar. Okay. Jadi kita tutup perkongsian pada petang ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama Kak Jelisana. Terima kasih sebab dengar perkongsian petang ni. Boleh share dekat kawan-kawan link post ni nanti. Okay, terima kasih. Minta maaf kalau ada terkurang, terkasar bahasa dan sebagainya. Mohon maaf sangat-sangat. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.